Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Video kali ini saya nak tunjukkan penjagaan untuk rumput mutiara. Sebelum ni saya pernah tunjuk penjagaan rumput cowgrass dan juga rumput kapet. Okey, rumput mutiara adalah antara rumput yang banyak ditanam di Malaysia lah. Seperti video pemilihan rumput yang saya pernah tunjukkan sebelum ini, tuan-tuan boleh tengok video sebelum ini. Rumput mutiara dan rumput cowgrass adalah pilihan rumput yang boleh ditanam jika kediaman kita kurang menerima cahaya matahari. Okey, namun dia ada pro and con kalau kita nak tanam rumput mutiara ni. Kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam video ni rumput mutiara di kawasan rumah ni banyak rumpai asing jahat. Jadi macam mana nak handle dia? Macam mana kita nak hilangkan rumpai-rumpai ni? Teruskan dengan video ni, saya akan tunjukkan macam mana nak potong, macam mana nak jaga rumpai dan apa penjagaan yang perlu kita tahu jika kita nak tanam rumput mutiara. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Baik, kalau kita tengok di kawasan rumput mutiara yang dah ditanam ni, terlalu banyak rumpai. Rumput ini rumput yang baru ditanam dalam beberapa bulan, tetapi dah penuh dengan rumpai. Okey, ini tak lain tak bukan, saya dapat tahu kontraktor yang tanam rumput ni tak ikut SOP lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video saya sebelum ni, saya ada cakap rumput, kalau ada rumput kawasan halaman, kalau ada rumput jahat macam ni, kita boleh hapuskan dengan dua racun inilah, Almid dan M20. Tetapi kalau untuk rumput mutiara, kedua-dua racun ni tak boleh digunakan. Kerana kalau kita pakai racun ni dengan rumput mutiara akan mati. Rumput mutiara sama macam rumput cowgrass, tak boleh pakai kedua-dua racun ni. Jadi pilihan yang ada adalah tangan kita lah. Kita kena cabut secara manual. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak cabut, saya sarankan cabut pakai tangan kosong. Jangan pakai glove. Dan cabut, pastikan akar tercabut sama macam dalam video ni. Kenapa kita nak kena cabut begini? Supaya tak tumbuh lagi rumput baru. Dan perkara ni bukan sekali buat terus hilang. Tuan-tuan dan perempuan kena buat sentiasa. Untuk beberapa bulan baru akan hilang sepenuhnya. Itu pun dia akan datang juga sedikit-sedikit, tetapi kena selalulah kita akan kena buang rumpai-rumpai jahat ni. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, kena cabut satu-satu. Jadi kalau rumpai banyak macam ni, takkan kita nak cabut setiap hari kan? Okey, saya ada cara untuk cabut dia. Untuk cabut rumpai yang banyak di kawasan kediaman ni, walaupun kalau kita tengok taklah sebesar mana, kita buat secara section. Okey, kalau macam ni kita buat satu section. Okey, luas ini kita buat satu hari. Jangan buat terlalu banyak. Okey, luas ini untuk satu hari saja. Next day ataupun next week, next 2 days, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat section lain pula. Okey, kawasan ini pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh concentrate satu section di kawasan-kawasan ni, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat concentrate dan dapat buang sepenuhnya. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak buat section by section, satu akan boring, dua sakit badan, ketiga tuan-tuan dan perempuan takkan konsisten untuk weed rumput-rumput jahat ni. Okey, kenapa rumpai jahat banyak tumbuh di halaman ni? Kalau tuan-tuan dan perempuan pernah tengok dalam video saya sebelum ni, saya pernah cakap dalam video pemilihan rumput, semasa nak tanam rumput, pertamanya perlu racun rumpai. Racun rumpai dan rumput termasuk racun peracambah. Dan saya suspek kontraktor yang tanam ni dia tak buat tu. Dia terus datang, sekali dia akan korek tanah dan dia akan tanam baru. Tengok penuh dengan rumpai. Satu rumah, bukan satu-satu tempat. Seluruh kawasan. Dan macam saya cakap awal tadi, rumput mutiara kita tak boleh nak nak racun. Okey, ini selepas saya potong. Kita potong jangan terlalu pendek, sama seperti kita potong rumput cowgrass.
dalam 25mm atau kita boleh panjang sikit pun tak ada masalah sebab dia rumput mutiara, dia tak cepat naik. Okey, dah potong semua. Kita perlu membaja pula lah. Racun tak boleh, kita perlu membaja. Okey, dari segi kalau kita nak membaja kawasan-kawasan ni, rumput mutiara secara amnya kita baja dengan baja 15, 15, 15. Tapi untuk halaman ni saya tambah sedikit baja 12, 12, 23 kerana ada masalah kekurangan K. Ada rumput yang dah bertukar kepada warna purple. Nanti saya ceritakan lah masalah tu. Apa masalah sebenarnya. Okay, dari segi pembajaan seperti juga rumput kapet dan rumput cow grass, tuan-tuan dan perempuan boleh baja 15, 15, 15 untuk akar, daun dan batang dia sebulan sekali. Dan cara pembajaan sama juga, pakai sprayer Scott hand spreader tu, dan tuan-tuan dan perempuan ikut arah yang sama. Okey, ini yang saya nak ceritakan tadi daripada awal. Kalau kita berhajat nak tanam rumput mutiara. Rumput mutiara ni satu rumput yang sangat manja. Dan dia lebih mahal daripada rumput cow grass dan lebih kurang mahal macam rumput kapet. Rumput mutiara tak boleh ditanam di kawasan rumah kita kalau tak ada pengairan yang baik. Tak ada longkang bawah tanah. Ataupun dia ada kawasan rumah kita, kawasan tu tempat air bertakung. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok tepi-tepi ni kawasan air bertakung. Bila ada air bertakung, rumput akan mati. Dan ini sering berlaku untuk rumput mutiara. Dia tak boleh langsung air bertakung walaupun sekejap. Nampak banyak semua bekas mati. Tepi-tepi ni semua tempat air bertakung dan dah mati. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak tanam, pastikan pengairan yang baik. Kalau tak ada, tak boleh buat, tanam rumput cow grass. Okay, kalau kita tengok dalam video ni, ini nampak mati rumput tu. Ini tempat air yang bertakung. Mati habis. Jadi saya harap dengan perkongsian ni cara penjagaan, macam mana nak buang rumpai dan sebagainya dapat membantu tuan-tuan dan perempuan lah. Mana yang berhajat nak tanam ataupun dah tanam, inilah cara penjagaan rumput mutiara. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Jika belum subscribe, sila subscribe dan insyaAllah banyak lagi video saya akan upload. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat rumput yang baik, pastikan kontraktor yang baik juga dipilih lah. Sekian, terima kasih.